Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. So hari ini kita sambung mengenai masih lagi dalam scene rule, ambiguity case, masalah kes berambiguity suatu segitiga. Okay, page 246 muka surat 246. Nampak tak saya tunjuk kat sini? Okay. Kalau awak lihat pada pocket matematik. Okay, terang sikit. Pocket matematik muka surat 246. Ambiguity bermaksud kesamaran atau ketidaktentuan yang memungkinkan dua tafsiran dibuat terhadap sesuatu. Okay, apa maksudnya? Awak belajar dalam tajuk solution of triangle, penyelesaian segitiga. Apa kaitan dengan ambiguity ni? Apa kaitan dengan kesamaran terhadap sesuatu? Okay, Dia akan jadi kes begini. Kita diberi satu segitiga. Okay, ini segitiga. Ini 4 cm. This is let's say 6 cm. Ini A, B, C. Okay, apa kaitan ambiguity dengan segitiga? Soalan dia suruh awak bina, okay, this is the given triangle. Tapi the question asks you to draw another triangle with B prime C equal to BC. Ini salah satu jenis soalan dia lah. Dia suruh bina lagi satu segitiga yang menunjukkan B prime. B prime ni adalah image bagi B. Maknanya lagi satu B. B yang baru. Okay, jarak B prime C equal to BC. Okay, jadi cara dia, kita tahu BC 4 cm. Okay, BC 4 cm. Nombor yang sama dia adalah C. So C ini adalah titik rujukan. Titik rujukan C. Huruf yang sama C, maka C adalah titik rujukan. So kita akan buat satu garis lurus, garis tegak 90 degree. 90 degrees with the base. Okay, this is 90 degrees. Kita lihat B ni, B yang pertama di sebelah kanan. Jadi B yang kedua mesti di sebelah kiri. Dia akan ada satu kanan, satu kiri. So ini BC 4 cm, lagi satu BC adalah di sini. Ini adalah B prime. Okay. Ini adalah ambiguity. Inilah dikatakan kesamaran atau ketidaktentuan yang memungkinkan dua tafsiran dibuat. Bermakna untuk lukis segitiga ABC ada dua keadaan sebenarnya. Satu berkemungkinan begini. ABC. Ini 4 cm. Lagi satu, tak nampak. Lagi satu berkemungkinan segitiga kita begini. A, B, C. Ini pun 4 cm. Inilah yang kita akan kaitkan solution of triangle with ambiguous cases. Ada yang bertanya mungkin apa itu ambiguous? So ambiguous tu awak boleh lihat pada muka surat 246 Mathematic Pocket. Itu maksud dia means inexactness of the quality of being open to more than one interpretation. So inilah contoh dia, saya kaitkan dengan solution of triangle. Dia beritahu suruh lukis segitiga ABC dengan BC sama dengan 4 cm. Jadi ada dua kemungkinan 4 cm tu. Satu di kanan, satu di kiri. Okay. Satu sudut dia sudut cakar, sudut tirus. Lagi satu sudut cakar. Inilah kaitan antara solution of triangle dengan ambiguous cases. Okay.
Next. Ini saya baru masuk nak fahamkan mengenai ambiguous. Okay, muka surat 247. Segitiga jadual 247. Muka surat 247. Saya tak lukis balik, awak boleh rujuk di sini. Okay. Ini, yang bawah ni. Kes berambiguiti wujud jika diberi panjang dua sisi AC, A dan C serta satu sudut bukan kandung angle A yang tirus. Ya, apa maksudnya? Awak lihat yang dia tulis ayat yang bawah tu. Tu syarat dia, case ambiguity, berambiguity wujud jika A diberi panjang dua sisi AC. Kita ada segitiga A, B, C dan ini A, ini C dan ini H. Ni A. Ni A. Okay. A, B, C, ini A, ini C. Kan opposite dia, dia bertentangan dia punya huruf kecil, ini huruf besar kan. Okay, syarat A tu, awak boleh tengok ayat A tu. Panjang dua sisi AC serta sudut bukan kandung yang tirus. Okay, yang tirus, sudut bukan kandung. Apa maksud sudut bukan kandung? Non-included angle. Sudut bukan kandung adalah yang ini diberi garis nilai sisi dia. Ini adalah sudut kandung. Okay, ini adalah sudut kandung. Sebab dua sisi dia diberi. Dua sisi ni mengandungi angle. Itu adalah sudut kandung. Yang ini sudut bukan kandung. Ini adalah non-included angle. Sudut bukan kandung. A, C, ini diberi. So B ni adalah sudut kandung. A dengan C ni sudut bukan kandung. Tapi dia nak sudut tirus. Angle A yang tirus. So saya ambil A lah. A yang tirus. So kalau case macam ni bermakna wujud case ambiguity. Apa maksud wujud case ambiguity? Akan ada dua segitiga. Okay, akan ada dua segitiga. Okay, ini syarat yang A tu. Yang B, syarat B. Sisi yang bertentangan dengan sudut bukan kandung A. Okay, saya lukis lagi satu segitiga. A, B, C. Bertentangan A, bertentangan C, C. Okay, B awak lihat ayat B. Sisi yang bertentangan dengan sudut bukan kandung. Okay, ini sudut kandung, B ini sudut kandung sebab dia ada sisi kiri dan kanan, dia apit. Okay, angle ini diapit oleh sisi kiri dan kanan yang telah diberi nilai. So ini adalah sudut kandung, ini adalah sudut bukan kandung. Okay, dia kata sisi yang bertentangan dengan sudut bukan kandung. Maknanya A lah. Sisi yang bertentangan dengan sudut bukan kandung. So maknanya A. A ini lebih pendek. A ini lebih pendek daripada sisi satu lagi. A ini lebih pendek daripada C. A ini lebih pendek daripada C. Ini sudut bukan kandung. Sisi bertentangan dia. A ini lebih rendah ataupun lebih pendek, panjangkan, lebih pendek daripada C. Tetapi lebih panjang dari H. A ini lebih panjang dari H. Maknanya H ini kurang. H tu apa? H tu adalah tinggi segitiga. Okay.
Kalau kita lihat logik dia kan, ini adalah right angle triangle. Ini adalah hypotenuse. Ini adalah hypotenuse. So hypotenuse adalah garisan yang paling panjang. Garis yang paling panjang, sisi yang paling panjang. So memang betul lah A ini mesti lebih panjang daripada H. H ini kurang daripada A. Itu kalau saya nak kaitkan dengan hypotenuse, dengan right angle triangle. Dia ada kaitan dengan ambiguous ni. So ambiguous case wujud exist jika sisi bertentangan dengan sudut bukan kandung A kurang dari C tapi dia lebih dari H. Okay. So bila ada syarat ini, maka segitiga ini akan ada lagi satu gambar rajah. Maknanya ada lagi satu gambar rajah bermaksud exist ambiguous cases. Setakat ni boleh faham tak? Ini belum pengiraan lagi. Ini baru penjelasan. Boleh faham? Boleh. Thank you Rong Hui. Yang lain boleh faham? Okay. So yang awak perlu faham untuk yang sekarang ini, page pertama ini, ambiguous cases bermaksud akan ada wujud dua segitiga. Okay. Syarat dia yang pertama, ada dua sisi dan satu sudut bukan kandung. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, the opposite side of non-included angle ini lebih rendah, panjang dia lebih rendah atau lebih pendek teruslah. Saya guna kataan lebih pendek. A lebih pendek dari C tapi lebih panjang dari H. Okay. Kena ada dua-dua perkara ini baru wujud ambiguous cases. Awak boleh lihat dekat segitiga, dekat jadual ini. Okay, nanti tolong salin. Yang ini, table ini tidak tiada segitiga wujud, satu segitiga wujud, dua segitiga wujud. Dan salin yang ayat bawah ni. Dua ni tolong salin. Okay. Okay. Kalau dua-dua syarat ni tak dipatuhi, maka tak adalah ambiguity case. Maknanya tak adalah segitiga yang lagi satu. Tak adalah dua segitiga. Hanya ada satu segitiga sahaja. Okay, I go to example 4. Determine whether ambiguous case exists for the following triangle. Explain your answer. Okay, ini dia tanya basic. Tak mustahil soalan ni ditanya juga dalam exam. Maknanya dia nak tahu awak punya kefahaman. Basic, ini pemahaman basic. Okay, adakah ini ambiguous cases? Ambiguous case. Syarat pertama. R adalah sudut kandung, included angle. P ini sudut bukan kandung. Okay, syarat pertama dia ada dua sisi dan ada sudut bukan kandung, non-included angle. Okay, syarat pertama dipatuhi. Kita ada dua syarat. Syarat pertama, ada dua sisi, we have two sides and we have one non-included angle which is acute. So ada syarat pertama dipatuhi. Syarat kedua, syarat kedua, 4 ini kurang dari 7. 4 ini kurang dari 7. Dan kalau kita kira di sini, H ini
kita boleh guna Sochatoa. Okay, salah satu. So ni opposite, ini hypotenuse. Opposite hypotenuse. Kalau nak kira pun boleh. Sebenarnya kalau tengok macam tu pun kita dah nampak dah kan. Tapi tak apalah, saya kira. Sin 30, ni H over 7. So sin 30 sin 30 darab dengan 7. So ini adalah 3.5 cm. Jadi H 3.5. Syarat kedua kita 4. Yang ini mesti kurang dari sini. Mesti kurang dari 7. Okey, betul. Kemudian H ini mesti kurang dari 4. H kita 3.5. Kurang dari 4. Okey, betul. So, soalan A, segitiga A exists, ambiguous, is untuk A. Boleh faham? Okay, good. Next. P, R, Q. Ini 21 cm. Ini 17 cm. Ini 40 degrees. Ini 80 degrees. Okay, is this exist ambiguous case? Okay, we look for the first syarat dia. Syarat pertama. Ada 2 side dan ada satu non-included angle. Kita nak syarat pertama ni, we have 2 side and 1 included angle. Kita nak yang ini. Kalau you lihat sini, we have 2 side, yes. But we have 2 angle. Ada 2 angle. Di sini gambar Raja ni ada 2 angle. Tak sama dengan syarat ambiguity case. Ambiguity case dia nak 1 non-included sorry. This is 1 non-included. Okay, tapi dia beri 1 included dengan 1 non-included. So tak boleh. Dia bagi 2 angle. Tak boleh. So case ini tak wujud ambiguous case. Ambiguous case does not exist. Okay, boleh? Faham tak? Example 4.
Cikgu, mic cikgu muted. Oh, sorry. Okay. Soalan ni dia tak bagi gambar rajah. Tapi kita lukis gambar rajah sendiri. Supaya memudahkan pemahaman soalan itu. So in the triangle ABC, angle BAC equal to 40 degrees, AB 20 cm and BC 14 cm. Calculate the possible value of angle C and angle B. Dia nak angle B dengan angle C. Okay. Nanti kalau kita dah belajar cosine rule, kita akan confuse nak guna formula mana. Sin rule ke cosine rule? Sin rule senang sebab kita dah belajar sin rule. So saya sentuh sin rule. Syarat dia kalau you nak guna sin rule, syarat dia you tengok ada couple tak? Semalam saya dah beritahu juga. Ada couple tak di sini? Ini couple. Okay, ada couple. So bila ada couple, kita akan guna sin rule. So sine rule. Yang ini couple 20 yang mana? C. Tapi tak cukup. Tak cukup lagi. Tak cukup couple lagi tu. So yang dah cukup ini kita akan guna juga. Kita akan guna dulu 14 over sine 40 equal to 20 over sine C. Okay, saya darab silang sine C equal to 20 multiply sine 40 over 14. So this is equal to, macam yang saya sebut sebelum ini, murid akan confuse macam mana nak tekan kalkulator. Sebab ada pecahan di sini, saya selesaikan dulu. Sin 40 sama dengan, sin 40 sama dengan. Bahagi 14, bahagi 14 terus, sama dengan. Kemudian darab 20, darab 20. Saya terus tekan darab 20. So saya dapat 0.9183. Round off kan bundarkan. Okay. Saya nak C, angle C. So shift sin 0.9183 C equal to 66 point shift sin 0.9183 68. 66.68 degrees. Okay. Jadi sekarang kita dah dapat angle C. Angle C ni dah dapat. Macam mana nak dapat angle B? So angle B 180 minus 40 minus 66.68. Final answer you get 73.32 degrees. Okay. Ini belum habis lagi. Sebab apa belum habis? Sebab segitiga ini case exist ambiguous case. Wujud ambiguous case. Bila wujud ambiguous case bermaksud akan ada berapa segitiga? Akan ada 2 segitiga. Saya baru buat untuk segitiga yang pertama. Sekarang ini saya kena cari segitiga yang kedua. Dia pun tulis possible values, nilai-nilai yang mungkin. Jadi tadi ini yang pertama. Macam mana saya boleh tahu pula ambiguous cases ada? Kita tengok syarat dia. So ini 14 cm, 20 cm and here 40 degrees.
Okay, syarat yang pertama. Apa syarat dia yang tadi? We have two side and we have one non-included angle. So syarat pertama dah dipatuhi. Okay, syarat yang kedua. Kena cari H. Kena cari H. Okay, ni H. Kena cari H. So catua saya guna so. Sin 40 degrees equal to opposite H over 20. So H equal to 20 multiply sin 40. Okay, saya dapat 12.86 cm. So 14 less than 20. Okay. One more. H is 12.86 less than 14. So second case, syarat kedua dipatuhi untuk ambiguous case. Maknanya memang adalah dua segitiga untuk segitiga ini. Maka wujud ambiguous case. Okay, sebab dua syarat itu dipatuhi. Syarat pertama tadi two side given and one non-included angle given. So itu syarat pertama. Syarat kedua ini dipatuhi. So wujud exist ambiguous case. Okay, macam mana saya nak lukis ambiguous case ni? Macam mana saya nak lukis segitiga yang kedua? Ini segitiga yang pertama. Segitiga pertama ni tadi A, B, C. B ini saya kata sebagai titik rujukan. Kita buat garis tengah dia. C kita tadi sebelah kanan. Jadi lagi satu adalah sebelah kiri. So ini adalah C prime. Yang ini tadi 14. Ini juga adalah 14. Dia menjadi isosceles triangle. Ini 14, ini 14. Okey. Sampai sini sebelum saya teruskan, boleh faham tak? Boleh. Okay, good. Angle C, tadi kita dapat angle C berapa? Angle C 66.68. Terus di sini adalah 66.68. Yang ini pun sama sebab dia adalah isosceles triangle. Yang ini pun 66.68. Sekarang ni kita nak cari angle C yang baru. Angle C yang baru. Yang ini, C calit ni, C prime ni adalah angle C yang baru di sini. Di sini. Sebab kita punya segitiga yang ini, A, B, C prime yang ini So angle C kita di sini, bukan di kanan, di kiri. So that is 180 minus 66.68. This is equal to 113.32 degrees. Okay. So angle B pula, angle B yang baru di sini untuk segitiga yang kedua. So 180, ini masih lagi 40 degrees, ini masih lagi 40 degrees, kita tak ubah. Minus 40 degrees, minus 113.32 degrees. So the answer is 26.68 degrees. Oh, tak nampak. Ada soalan tak nak tanya? Mungkin ada yang blur. Tanya terus. Tanya sekarang. Jangan nanti kita dah end class awak masih tertanya-tanya apa yang tak tahu ni. Apa yang cikgu ajar ni tak faham. Tak nak macam tu. So sekarang ni tanya. Apa nak tanya, tanya. Okay. Boleh faham tak? Ada nak tanya tak? Ada soalan nak tanya? Pak, saya tunggu. Respon awak. Tak ada soalan. Okay, good. Yang lain?
No question. Okay. So, tadi saya lupa nak cakap, yang saya dah tanda nombor 1 tu kan, tahniah ramai juga yang dapat markah penuh. Tahniah, ramai yang dapat markah penuh. Bagus. Yang tak dapat markah penuh jangan susah hati. Itulah langkah yang awak perlu ambil selepas ni. Kena belajar lagi. Kena buat latihan banyak lagi. Okay, example 6, page 249. Azian and Christine stand straight in front of a flag post as shown in the diagram. Okay, saya lukis dia punya ni terus. Tu dimensi dia. Ni bendera ni bendera. Ini A, ini B. Saya buat garis lurus tu jalan. Ni C. Azian, Badrul, Christine. The elevation angle of top of the pole of from Azian, dari Azian is 36 degrees. Elevation ni apa? Okay, kalau awak lihat dekat buku awak, dia adalah sudut dongak. Maknanya dia pandang ke atas. Dia pandang ke bendera ni. Sesudut dongak. Dia pandang ke atas. Ini adalah 36 darjah. Kita kena wakilkan dengan gambar rajah. Kalau tak kita susah nak selesaikan soalan ini. Okay, whereas the elevation angle of top of the pole from Christine is 50. Dari Christine dia pandang ke atas ni, ini 50. Okay. Badrul is standing on the left side. Okay, dia kata Badrul ni dia pandang sudut dongak dia pun 50. Sama dengan Christine. Ini pun 50. Okay. Tu yang dia beri. Kemudian dia beri pula the distance between Azian and Christine. Azian dengan Christine ini 35 meter. Okay, dia bagi jarak 35 meter. Find the distance between Azian and Badrul. So dia nak ini Azian dan Badrul berapa jarak dia if the height of three of them are the same. Okay, tinggi dia semua sama. Okay, tak ada masalah lah. Sekarang ini kita lihat. Kita cari angle yang boleh kita dapat. Berapa angle di sini? First, sini berapa? 50, 50. Dah 100. So sini mesti 80. Itu 80. Lagi, mana lagi kita boleh cari? Di sini kita boleh cari. Ni kita boleh cari. Macam mana? 36, 50. Dan sini jumlah dia dengan sini adalah 180. Ini saya tak buat. Ini kata dia buat D. Okay. So angle ADB equal to 180 minus 36 minus 50 minus 80. Sebab ini segitiga besar ni jumlah dia 180. Jadi saya nak ADB saja. So ADB ini saya dapat berapa? Ni 86 166. 180 tolak 6 tolak sini 14. Ini 14. Okay, situ 14. Maknanya total ni 94.
Okay. Ni 14. Dia nak X Dia nak X. Yang ini kita tahu, kalau sini 50, ini 130. Okay. Apa lagi kita boleh cari dekat sini? Kita nak keluarkan maklumat dia, apa yang kita boleh keluarkan? Kita tengok ada tak sekarang ni, ada tak pasangan yang lengkap? Saya buat segitiga ni balik sebab saya nak tengok. Saya nak tengok semula ada tak pasangan yang lengkap supaya saya dapat guna sin rule. So ini 94. Ini 50. Ini 36. Sorry, ini 36. Ini 50. Dia bagi 35 di sini. Okay, ada tak pasangan yang lengkap? Oh, ada. Ada pasangan lengkap. Ada couple dia. So ini. So kalau dah ada couple, kita kena guna sign rule. So ini boleh cari di sini. Kenapa cari yang kiri? Kenapa tak cari DC? Kenapa tak cari DC? Nak kena cari AD. Sebab kita nak guna untuk cari X nanti. Okay. Awak nak cari ini pun boleh. Nak guna ini pun boleh. Tak ada masalah. Boleh saja. Sekarang saya nak cari AD. Kalau dekat textbook awak, dia cari DC. Dia cari di sini. Boleh. Tak ada masalah lah. Boleh aja. Saya cari AD. Saya cari AD lain sikit. Okay. Sekarang ini AD per dengan couple dia apa? 50. So sin 50 equal to 35 sin 94. So AD equal to 35 over sin 94 multiply sin 50. So AD equal to 35 bahagi sin 94. Okay, dapat 35.0854. Silau Okay. Kemudian darab dengan sin 50. Kan sama dengan. So 26.88 cm. 4 titik perpuluhan 4 angka berarti. 26 point, nampak silau lah. 26.88. Okay. Ini saya dapat 26.88. Okay, saya nak cari X ni tadi. Saya lukis pula segitiga yang sengit tu. Saya ambil kawasan yang berkenaan saja. Saya tak nak ambil semua, nanti pening kepala. Saya ambil kawasan yang berkenaan saja. Ni A, ini B, ini D. Yang ini 130. Yang ini 26.88. Lagi ini 14. Yang ini 36. Saya nak cari X. Okay, check. Ada tak couple? Ini cm ni, bukan degree, cm. Ada tak couple? Oh, ada couple dia sini. Ini pasangan dia. Okay. Jadi 26.88 per sin 130 equal to X over sin 14 degrees. So X equal to multiply, ini darabkan sin 14. So X equal to 26.88 divided by sin 130 multiply sin. Okay, saya dapat jawapan ni. 8.489.
26.88 bahagi sin 130 darjah. Didarab dengan sin 14. 489 cm. Jadi distance, kalau awak lihat dekat textbook dia 8.488. Dia akan beza sikit sebab pengiraan dia lain. Cara pengiraan dia guna lain sikit. Kita guna lain. So dia tak jauh beza lah. Distance between Azian and Badrul equal to 8.489 cm. Okey. Boleh? Faham? Faham. Okey. Ada soalan nak tanya? Saya tak nak masuk cosine rule. Awak hadam dulu, awak fahamkan sin rule. Cosine rule dah tak banyak dah. Ni yang panjangnya sebab ambiguous case ni. Nak terangkan lebih sikit. Yang lain-lain dah tak ada masalah lah kot saya rasa selepas ni. Nanti kita sambung lagi. So ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa soalan? Tak ada soalan. Okey. Nanti jangan lupa vote dalam Telegram Untuk kelas sekejap lagi 10.45. Sekejap saya